السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, kita masih dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan sisi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wa la 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seseorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pengajaran daripadanya. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu.
ketika masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka bersuci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 222. Dalam ayat-ayat yang sebelum ini, kita dapat perhatikan bagaimana disebut mengenai beberapa perkara yang telah pun digariskan oleh Allah kepada kita. Ianya bersifat SOP kehidupan kita selaku orang Islam, sehingga Allah Ta'ala menyatakan dengan begitu jelas. Termasuklah ianya melibatkan perkara-perkara dalam menjaga perkara asas yang disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah. 5 perkara yang menjadi suatu perkara yang asas penjagaan dalam kehidupan kita orang Islam. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kesucian nasab keturunan, dan juga menjaga harta. Bagaimana ayat-ayat yang lalu telah menceritakan bagaimana polisi dan dasar yang telah ditetapkan Allah. Adanya pengharaman arak, pengharaman perkara-perkara yang menghilangkan nilai moral kemanusiaan itu sendiri. Namun pada ayat yang kita baca sebentar tadi masih lagi berkait dengan polisi dan dasar kehidupan kita sebagai orang Islam. Dinyatakan berkenaan dengan dasar kehidupan kita orang Islam adanya terikat kita dengan institusi perkahwinan ataupun adanya undang-undang perkahwinan dalam kehidupan kita ini. Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ini adanya berpasangan lelaki dan perempuan. Dan dalam keadaan hidup berpasangan ini ada satu kaedah yang Allah Ta'ala ajar, itulah munakahat, adanya nikah kahwin. Tak boleh kita hidup dalam keadaan ada lelaki dan perempuan bila mana ada berkenaan di hatinya buat macam sebagaimana zaman jahiliah. Zaman jahiliah tidak berlaku perkahwinan. Bila mereka berminat pada pasangan hidup ini, mereka hanya melakukan sesuatu perkara dinamakan persetubuhan tanpa mengikut batas-batas syariat yang diizinkan. Itulah mereka boleh disebut sebagai perbuatan zina. Sehingga akhirnya berlakunya keadaan penindasan terhadap kaum wanita. Bila dah berlaku perzinaan, maka si wanita akan menanggung apa dia, itulah akan mengandung dan sebagainya. Maka bila dah banyak bergaul dengan lelaki, maka tidak akan ada yang nak bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Lalu bila Islam datang bertapak pada sanubari kalangan masyarakat Arab jahiliah ini, dapat membendung perkara-perkara yang telah melanggar apa yang dikatakan hak asasi manusia. Ini baru betul konsep hak asasi manusia. Berbanding dengan sebelum ini ada golongan kumpulan yang memperjuangkan hak asasi manusia tapi tidak jelas apa itu hak asasi manusia mereka. Yang lebih cenderungnya ialah untuk memenuhi nafsu syahwat mereka sahaja. Adapun Islam memenuhi hak asasi manusia ini ialah dari sudut memenuhi fitrah kemanusiaan. Tidak berlaku penindasan, tidak berlaku kezaliman dan sebagainya. Maka sebab itulah dalam ayat 221 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagaimana undang-undang dan institusi perkahwinan dalam Islam. Di mana ia amat penting dalam masyarakat kita yang perlu kita faham. Kerana ayat-ayat ini telah pun memberi garis panduan dengan Allah Ta'ala menyebut wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman ataupun memeluk agama Islam. Bagaimana ayat ini telah memberi garis panduan tak dapat tidak dalam untuk melangsungkan jaringan hubungan di antara pasangan hidup itu. Asasnya ialah di sebuah kita orang Islam, mestilah pasangan hidup kita itu Islam. Tak boleh kita Islam, bini kita ataupun isteri yang kita nak kahwin itu selain pada Islam ataupun agama lain selain pada Islam. Mesti tak dapat tidak, mesti agama Islam.
Apatah lagi kalau mereka itu kalangan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, dinamakan melakukan syirik, menyembah patung-patung berhala. Maka Allah menggunakan istilah di sini al-musyrikat. Al-musyrikat ialah suatu istilah digunakan untuk mereka yang menyembah apa dia? Al-awsan, patung-patung berhala. Yakni menyembah patung-patung. Maka mereka kalangan yang termasuk golongan al-musyrikin ataupun al-musyrikat. Al-musyrikin bagi sebuah lelaki, al-musyrikat bagi sebuah perempuan dalam kumpulan yang ramai. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas, memberitahu ayat ini supaya jangan kita berkahwin dengan mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara ini ada hikmah di sebalik. Ada hikmah. Pentingnya kehidupan kita ni ada pasport kita dengan syahadat an la ilaha illallah. Dengan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Memang tabiat manusia ini dari sudut fitrahnya ada yang bersifat baik, ada yang bersifat dilihat sebagai memenuhi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi bagaimana dalam untuk menjadikan nilai kemanusiaan itu memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah mesti kena register, daftar dengan apa dia? Dengan kalimah la ilaha illallah ataupun dengan kalimah syahadat. Maka barulah kita nak tebus kebaikan dan jalan pahala itu layak pada hari akhirat kelak. Ibarat dia pada sudut sebuah syarikat itu telah pun orang kata apa, ada seorang si fulan masuk dalam syarikat tu, dia bukan sebagai pekerja, tapi dia ni orang yang gaji bekerja. Dia masuk dalam syarikat tu, dia ambil kerja-kerja dalam syarikat. Maka bila mana satu tahap hujung bulan nak dituntut gaji, pergi jumpa kat bahagian sumber manusia, minta tuntutan gaji ataupun bahagian kewangan. Dia kata tak ada register nama tuan sebagai kaki tangan kami ni. Nak beri gaji macam mana? Begitu ibaratnya. Maka itulah hakikatnya kita orang Islam ni. Itulah kelebihan bila mana kita sudah pun daftar dengan kalimah tauhid kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita melakukan setiap apa urusan kehidupan kita ni yang dinamakan perkara ibadah. Yang merangkumi ibadah itu bukan hanyalah solat, puasa, zakat, haji, termasuklah urusan kehidupan kita seharian dalam mencari rezeki, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga dan sebagainya. Maka semuanya ada kaitan talian kita dengan hari akhirat esok. Yang mana bila mana kita sedia maklum kita adalah kalangan orang Islam yang tidak melakukan syirik, maka kita layak untuk tebus ganjaran pahala. Ibarat macam situasi pekerja tadi, dia layak untuk tebus gaji. Tapi kalau dia tak register sebagai kaki tangan syarikat tu, maka dia tidak ada kekuatan untuk tebus gaji dia. Maka disebab kita atas ini, kalau orang musyrikin, walaupun dia baik sekalipun, jujur sekalipun, tapi dia tak register nama dia dengan kalimah tauhid, maka dia tidak akan mampu untuk apa? Menembus segala kebaikan yang dilakukan atas muka bumi itu di hadapan Allah pada hari akhirat. Maka sebab itulah Allah menitik beratkan dalam bab tauhid keislaman tadi, dalam memilih pasangan hidup pun mesti kalangan orang Islam. Tak boleh dalam kalangan orang-orang musyrik. Kerana ia merupakan suatu perkara asas. Dan itulah dia yang merangkumi hukum Islam kita. Hukum Islam kita ada 5. Apa dia? Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadat. Kemudian disusuli dengan wa tuqimus solat, kita mendirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Maka ini 5 perkara asas dalam meletakkan kepada kita ini untuk disebut sebagai seorang Muslim ataupun seorang Islam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut terang dengan jelas bagi pasangan hidup yang ingin dikahwini, sama ada lelaki maupun perempuan, mestilah mereka itu bergelar Muslim ataupun mereka itu masuk Islam. Tak boleh selain pada agama. Kenapa? Di sini dititik beratkan bagaimana apabila berlakunya kehidupan berkeluarga akan berlakunya kehidupan beranak pinak dan berketurunan.
Maka kalau di situ tak clear ataupun situ dah ada satu masalah tidak diselesaikan dengan terlebih awal akan status mereka itu, maka akan berlakulah situasi yang boleh membawa kepada institusi keluarga itu berlakunya suatu keretakan ataupun sesuatu yang boleh membawa kepada suasana yang tidak lampau. Akan berlakunya suatu pertelingkahan. Maka sebab itu clear awal-awal. Untuk apa? Untuk menjamin kehidupan, untuk menjaga kehidupan. Sebab itulah dia merangkumi apa dia? Hifzuddin, nak jaga agama, kelangsungan agama itu agar dalam keadaan konsisten. Kalau tak ambil titik berat perkara ini, jadilah sebagaimana negara ataupun tempat-tempat yang berlakunya seperti mana dipanggil dasar liberalisme. Dasar liberalisme. Contoh yang paling dekat dengan kita siapa? Indonesia. Mereka mengambil dasar kehidupan Pancasila. Dalam satu keluarga tu campur. Ayah Islam, mak Kristian. Anak nak ikut Buddha. Maka sekali dalam keluarga tu pening tengok. Sehingga jadi huru-hara. Tengok bila manusia dia tak ikut apa yang diajar oleh Allah Ta'ala, tak ikut SOP yang dinyatakan Allah Ta'ala, akhirnya hidup dalam keadaan apa dia? Tak jelas. Hidup dalam keadaan huru-hara. Hidup dalam keadaan tidak membawa kepada keharmonian. Jadi pedih. Maka sebab itu dia titik beratkan Islam itulah satu-satunya acuan kehidupan yang diterima di sisi Allah. Adapun acuan yang lain tak diterima. Apakah dalilnya? Allah sebut dalam Al-Quran. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mengambil dan mencari selain daripada Islam, maka ianya tidak diterima oleh Allah, dan dia pada hari akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Terang lagi bersuluk Allah Ta'ala nyata pada ayat tadi. Siapa yang ambil acuan selain pada acuan Islam, tak diterima Allah. Dan dikuatkan lagi pada ayat yang lain, inna din indallah al-Islam. Agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maknanya agama lain selain pada Islam Allah tak terima. Itu maksud di sebalik ayat tadi. Maka sebab itulah Allah Ta'ala melarang orang beriman, jangan kamu berkahwin dengan perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. Kalau mereka beriman, tak ada masalah, silakan. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan keutamaan di sini, keimanan itu mengatasi segala-galanya. Dan seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik. Walaupun kafir musyrik perempuan tadi comel lotek, cukup sifat kita tak. Sampai gila-gila ke diri tengok tu sampai tak tidur malam cukup tak. Tapi nak kena moga dia syirik, musyrikat, orang musyrik ni. Maka tak boleh. Berbanding dengan hamba abdi yang boleh dikatakan agak gelap sikit lah boleh, hangus sikit boleh. Hamba abdi ni sedia maklum lah, keturunan yang gelap-gelap, lampu keriting dan sebagainya. Namun Allah Ta'ala kata perbandingan lebih baik hamba abdi tadi yang beriman berbanding perempuan musyrikin tadi. Walaupun perempuan musyrikin itu comel lotek, cukup sifat yang dikenaki oleh lelaki tadi, maka hamba abdi itu lebih mulia, lebih baik sebab dia akan dasar iman. Ini dikuatkan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah jadikan kehidupan manusia itu berpasangan laki dan perempuan, bersuku bangsa dan berpuak-puak. Tapi yang paling mulia kalangan tadi, laki perempuan berbangsa-bangsa tadi, yang paling takwa. Maknanya Allah tengok dalam hati kita, dinamakan iman. Nabi juga sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi telah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tak tengok pada rupa paras kamu, pada fizikal kamu, pada keturunan kamu, tetapi Allah lihat kepada apa dia? Hati-hati kamu, yakni keimanan kamu, yang mampu untuk menerjemahkan kepada dia a'malikum, amal-amal kita. Maka sebab itulah Allah menekankan ayat ini pentingnya perkara iman Islam dan iman itu tersemat dalam sanubari kita semua sebagai hamba-hambanya yang bergelar manusia ini. Maka sekalipun
dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik. Dinyatakan di sini juga penekanan kedua-dua situasi, sama lelaki dan perempuan mestilah kesemuanya Islam. Diuraikan pada nota kaki kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, lelaki yang beragama Islam diharamkan berkahwin dengan perempuan kafir musyrik. Demikian pula perempuan yang beragama Islam diharamkan berkahwin dengan lelaki kafir musyrik. Sebab kesemuanya keduanya itu boleh mempengaruhi kehidupan kepada siapa. Bila dah berkahwin pasti akan dapat suriat anak-anak. Maka bila anak-anak tadi dia akan berhadapan dengan kekeliruan. Ayah Islam mau syirik nak ikut Malaysia. Kan pening kepala. Islam dah penuh awal, cegah awal dah. Bila anak besar tengok, ayah mau Islam, ayah syirik musyrik pula, pening nak ikut Malaysia. Jadi sebab itulah ambil yang satu saja, agama yang confirm diterima ialah Islam yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki kafir musyrik. Juga disebut ibadah yang sama dengan situasi perempuan tadi, sekalipun keadaannya melalui hakikat. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka. Allah memberi satu jawapan yang terang. Bagaimana larangan Allah itu disebabkan oleh apa dia? Orang-orang yang kafir itu mengajak ke neraka. Kalau dilihat dari nota kaki kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, haramnya orang Islam berkahwin dengan orang-orang kafir musyrik bukan sahaja kerana berlainan agama, tetapi juga kerana pergaulan mesra dengan mereka yang terjadi dengan kasih sayang sebagai suami isteri akan mendorong orang Islam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, yang kesudahannya membawa ke neraka. Sedikit sebanyak akan mempengaruhi kehidupan. Sebab manusia ini dia akan kandung dengan apa? Dengan keinginan nafsu dia. Maka dia akan timbullah satu konflik dalam jiwa dia bila cinta mengatasi segala-galanya tadi kepada manusia, kepada makhluk, maka dia sanggup buat apa sahaja yang dilarang ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dibendung, dicegah awal-awal lagi. Maka sebab itu dalam bab kali ini kita mesti mengambil perhatian dan juga mengambil pedoman daripada ini. Termasuklah bukan hanya yang melibatkan hubungan suami isteri, termasuklah dalam hubungan kemasyarakatan dan juga kenegaraan apabila kita ini terlalu meletakkan keyakinan seolah-olah macam kita memberi kepercayaan kepimpinan kepada orang-orang kafir musyrik. Allah Ta'ala melarang, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman rapat kamu sebagai pemimpin ikutan kamu dari kalangan orang yang kafir, sedangkan orang beriman masih ada kalangan kamu. Maknanya Allah memberi penekanan di sini supaya kita mengelakkan ataupun menghindarkan diri daripada memberi kepercayaan kepada orang kafir yang menentang Allah ini sebagai apa? Sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah dan sebagainya. Dan kita boleh nampak dengan jelas, kita sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Sebelum naik kerajaan Pak ada hari ini, sebelum ni gelap kampus sekejap 22 bulan dah. Kita kabur dari ni dah sedang tu terang tadi. Bila dah kita letak beri sangat kepercayaan kemaru, kononnya nak tegakkan keadilan, kononnya tak apalah orang kafir sekalipun, tapi dia lebih adil, tak ambil rasuah berbanding orang Islam yang ambil rasuah. Baik kita ambil orang kafir tadi sebagai pemimpin kita. Ini semua baik. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kita sudah pun dikelirukan. Betul, rasuah tetap salah. Kita tak nafikan tetap salah. Tapi dari sudut aulawiyat, keutamaannya di sini apa dia? Dari sudut akidah terlebih utama. Akidah terlebih utama. Walaupun kata pemimpin Islam itu sendiri ada buat korak, buat masalah penyelewengan, namun kita sebagai orang Islam tak boleh terus catat dari sudut apa dia? Dari sudut kita gulingkan terus. Kan Islam mengajar kita apa dia? Ad-dinun nasihat. Kita perlu beri nasihat, teguran dulu, peringatan dulu, ataupun memberi bimbingan dulu, membantu dari sudut apa dia untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan tauhid itu sendiri, Islam itu sendiri tertegak.
Berbanding tiba-tiba kita dah lembang bulikan di kalangan mereka yang bergelar Muslim tapi melakukan perbuatan fasik. Tiba-tiba kita angkat orang yang kafir yang memang anti-Islam sebagai ketua dan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, lebih berisiko bahaya kepada ancaman agama. Kena faham kaedah sini. Di sini perlu kepada ilmu dan kefahaman. Tapi kebanyakan bila masyarakat dia tak nampak perkara ni, dia nampak Pak Buddha, dia nampak orang tak selapih. Dia jangan buat main dalam perkara ni. Sejarah telah banyak terangkan akibat daripada kecuaian orang Islam tidak menitik beratkan perkara yang asas dinamakan tauhid dalam kehidupannya. Yang akhir sekali dia jadi risiko yang besar. Tengok bagaimana negara-negara Arab yang sudah terkesan dengan provokasi tersebut hari ini dah mula menyesal. Contoh di Libya, bila mana mereka telah menggulingkan kepimpinan Gaddafi. Gaddafi Islam, tapi dalam masa sama dia melakukan kesilapan. Ada kesilapan tak nafi, ada kesilapan dia. Tapi bila mana pokok musyrikin atau di kalangan kuasa-kuasa dunia telah pun berjaya untuk memberi satu provokasi sehingga bangkit di kalangan rakyat mereka gulingkan kerajaan Gaddafi tadi. Walhasilnya hari ini mereka dalam keadaan rakyat Libya menyesal. Sebab apa? Tumbang di Gaddafi, tapi dia telah ibarat apa? Keluar kandang rimah masuk kandang buaya. Maka lagi dahsyat mereka lebih kena tekanan penindasan yang lebih berat. Bahkan berisiko lagi penularan ideologi yang boleh menyeret manusia atau orang Islam di Libya itu kepada apa? Kepada tiadanya penghayatan Islam. Gaddafi walau dia pun jaga agama juga. Walaupun dia ada masalah sendiri, dia sudut penghayatan agama dia, tapi dia jaga juga kebajikan, dia jaga juga kestabilan kedaulatan agama itu sendiri secara asasnya. Tapi dia sudut anti kepada ulama tu tak dinafikan dah. Tapi mereka dijaga juga agama. Berbanding pada yang kafir musyrik, kalau dia tidak diberi mandat memimpin dan memerintah orang Islam, maka kecenderungan dia untuk tidak jaga agama itu memang besar sangat-sangat. Kan kita dah lalui 22 bulan sebelum ni, macam-macam desakan-desakan sehingga untuk menjatuhkan ataupun mencabut Islam sebagai agama persekutuan itu daripada lekat dalam perlembagaan kita. Tapi wujud dapat diselamatkan. Ini sudah cukup memberi pengajaran kepada kita semua. Sebab itulah Allah Ta'ala menitik beratkan oleh ayat ini pentingnya dari sudut tauhid akidah dijaga oleh kita semua umat Islam supaya kita dapat suatu nikmat kehidupan yang terjamin. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pengajaran daripadanya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 222 ini lagi satu SOP kehidupan kita sebagai muslim dalam kita hidup berumah tangga ataupun hidup secara berkeluarga ini, terutamanya pasangan hidup suami dan isteri. Di mana ayat ini telah pun menyatakan hukum berkenaan dengan haid. Berkenaan dengan haid yang mana ia merupakan satu tempoh yang dialami oleh setiap perempuan secara fitrah kehidupan mereka. Di Maidah Kotor pagi Darul Haid, yang mana itulah merupakan satu imunisasi badan yang telah pun difitrahkan Allah Ta'ala untuk wanita. Maka disitulah bila berlakunya masa dan tempoh tersebut tiba, maka Allah Ta'ala telah pun memberikan satu garis panduan berkenaan dengan wanita haid ini ataupun isteri yang dalam keadaan haid. Namun dimulakan ayat dengan wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid. Siapakah mereka yang bertanya itu? Di kalangan orang-orang Islam yang dalam keadaan mereka melalui kehidupan rumah tangga, lalu mereka ini mengetahui pasangan hidup mereka ini telah pun mengalami haid ataupun didatangi haid. Maka pada waktu inilah mereka ini ada yang terkeliru dengan kebudayaan
yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Kita sedia maklum bagaimana umat sebelum kita umat Rasulullah ini, golongan yang memiliki ataupun mendapat bimbingan panduan wahyu Allah ialah golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Injil sebelum diturunkan Al-Quran. Maka bangsa Arab pada waktu itu mereka sudah terdedah dengan budaya dan amalan masyarakat Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka melihat amalan orang Yahudi dan Nasrani ketika isteri-isteri mereka, pasangan hidup mereka didatangi haid, maka mereka buat budaya kehidupan yang dilihat nepek. Nepek macam mana? Bagi orang Yahudi, bila isteri mereka didatangi haid, mereka tak gaul langsung. Maknanya masalah macam balak tu. Gitu ibarat. Tengok pun tak, sentuh pun tak, makan pun asing, tidur pun berasingan, tidak dalam satu rumah ataupun tidak dalam satu tempat. Itu amalan di kalangan ahli kitab Yahudi yang salah terjemah perjalanan hidup berumah tangga tadi ketika isteri-isteri mereka dalam keadaan haid ataupun pasangan hidup mereka dalam keadaan haid. Hidup langsung bersama. Itu dah dikira melampaui batas. Islam tak suruh buat begitu. Dalam Taurat pun tak suruh mereka buat begitu. Tapi mereka salah terjemah, salah pendekatan. Lalu budaya ini dilihat oleh bangsa Arab yang bergaul dengan mereka. Begitu juga di kalangan orang Nasara. Di kalangan orang Nasara, mereka ini seorang lelaki boleh bersetubuh dengan perempuan yang dalam haid. Dibalik pula, berlawanan. Pak Yahudi di anti terus, tak sentuh langsung, tapi jumpa langsung. Orang Nasara sangat pendekatan terjemahan amalan beragama mereka ni. Haid pun langkah tak setengah juga. Memang pun rendah juga maknanya. Berlaku persetubuhan juga bersama isteri dia. Ini kesilapan di kalangan orang Nasara. Maka menjadikan suasana ini timbul kekeliruan di kalangan bangsa Arab pada waktu yang telah mendapat suatu polisi kehidupan Islam itu dengan memahami kaedah Islam itu, sehinggalah pada waktu yang sama mereka bertanya kepada Nabi SAW. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Lalu mereka bertanya tentang perempuan haid. Pada resam Arab jahiliyah pun, kalau seorang perempuan itu dalam haid, maka dia hendaklah menjauhkan dirinya daripada orang lain sampaikan kena duduk dalam bilik yang gelap pun ada. Ini amalan di kalangan Arab jahiliyah. Sebab apa? Mereka dah terkesan dengan budaya-budaya yang ditunjuk oleh pokok ahli kitab tadi yang menyeleweng. Lalu mereka pun di kalangan Arab jahiliyah buat pun perbuatan yang melampau-lampau. Sampai tak ada isteri mereka dalam keadaan haid ni duduk dalam bilik gelap kena kunci. Ini semua melanggar orang kata apa, fitrah kemanusiaan. Dilihat sebagai menindas dan zalim. Maka Allah Ta'ala memberitahu dalam haid itu memanglah satu perkara yang kotor ataupun yang membahayakan. Ia adalah suatu yang mana kerana itu diajar cara-cara untuk apa dia, untuk membersihkannya dalam bab taharah. Sebab itulah dalam kitab fiqh ada dibicarakan khusus mengenai haid. Bagaimana untuk menangani dan sudah ataupun mengharungi ketika situasi dalam haid bagi sebuah wanita tadi, baik sebuah untuk seorang isteri maupun bagi seorang suami. Maka dinyatakan pada ayat ini, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan ataupun daripada isteri kamu yang dalam keadaan haid. Maknanya larangan untuk bersetubuh, tak boleh. Jangan kamu buat sebagaimana orang Nasara, ketika mereka isteri mereka dalam keadaan haid, mereka juga mendatangi isteri mereka dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka bersuci. Maknanya tak boleh juga menggauli mereka sehinggalah mereka suci, bersuci, telah mandi siap dan kedak, maka barulah boleh dah terangkat hadas ataupun dah terangkat haidnya itu. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Maka Allah Ta'ala melarang itu mesti ada hikmah. Dan Allah Ta'ala memberi keizinan. Bila dah beres dah kedah, selesai dah kedah, suci dah daripada haid, maka telah pun dia mengangkat hadas dia, maka datangilah isteri kamu bagaimana yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak melakukan taubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya.
Ayat ini mengandungi satu nilai di mana Allah Ta'ala menitik beratkan kesucian hati kita ataupun dinamakan kesucian dalaman jiwa kita dan juga kesucian zahiriah kita sendiri sebagai seorang Muslim. Dan bagi seorang suami dan juga seorang isteri dididik ataupun diajar oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan elemen ataupun aspek kesucian, taharah dari sudut zahir dan batin. Tengok indahnya Islam mengajar kehidupan ataupun sistem kehidupan yang teratur, sistem kehidupan yang membawa kebaikan. Agama-agama yang lain tidak menguraikan secara lanjut berkenaan dengan sebagaimana Islam ajar. Sebab itulah jelas bila dilaksanakan perbandingan, dilakukan perbandingan, jelas cukup sempurna dan lengkap kehidupan Islam yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Sebab itulah daripada ayat ini dapat kita faham kehidupan kita ini dipandu dengan jelas yang baik oleh Allah Ta'ala bagi membawa kepada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang harmoni, yang membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi saya situasi sekadarnya untuk pagi ini 2 ayat saja. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini yang diuraikan dapat memberi satu kefahaman dan juga satu pencerahan untuk kita sama-sama jadikan amalan kehidupan kita ataupun urusan kehidupan kita terjaga dan terpelihara dengan hukum-hukum yang telah pun dinyatakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang menjadikan kita semua layak untuk menuju ke suatu destinasi yang dinamakan syurga Allah, hasil redha Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi sesuatu sekadarnya untuk pagi ini, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal